Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ustazah dan juga partner Saya Nurul Izzah binti Muhammad Reza dari kelas 4 Nama ini. saya Rabiatul Adawiyah binti Mama Amin dan student ID saya ialah 20203452779. So pertama sekali saya ingin memperkenalkan apa itu sekularisme ataupun sekularism. So sekularism ini merupakan satu fahaman ataupun istilah yang berbeza dengan atheism. Kerana fahaman ini ataupun istilah ini bermaksud memisahkan antara urusan agama dan juga urusan kehidupan seperti pentadbiran, politik, pendidikan dan sebagainya. So sekularism juga boleh membawa maksud yang menerapkan nilai-nilai, idea ataupun unsur sekular pada ruangan ataupun sekitar orang awam ataupun secara peribadi. So selain daripada itu, golongan yang memegang atau berpegang pada fahaman dan juga istilah sekularism ini dikenali ataupun lebih digelar sebagai golongan sekular. So untuk pengetahuan Ustazah, sekularisme ini telah muncul pada abad di mana tamadun Eropah bermula, dan pada abad inilah banyak aspek-aspek yang berubah dalam tamadun Eropah, termasuklah keagamaan masyarakat mereka iaitu agama Kristian. So antara langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah ini adalah mereka cuba untuk menerapkan, menyesuaikan fahaman ini dengan agama Kristian mereka yang sedia ada. Dan sebagai kata putus, mereka mendakwa bahawasanya kepercayaan istilah ini ataupun fahaman sekularism ini telah ada pada kitab Injil mereka sejak dahulu kala, serta merupakan salah satu ajaran daripada kitab Injil tersendiri. Sejak itulah ia merupakan satu titik permulaan di mana kelahiran falsafah sekularism ini mula berkembang di tamadun Eropah pada abad itu. Antara tokoh-tokoh dan ahli falsafah yang terlibat berkaitan dengan sekularisme, yang pertama sekali adalah George Jacob Holliweg, di mana beliau amat terkenal di negara-negara barat kerana beliau adalah seorang ahli falsafah yang mencipta istilah sekularisme pada sekitar tahun 1851 dan juga istilah Jegoisme pada sekitar tahun 1878. So sedikit sebanyak ingin saya ceritakan kisah beliau di mana titik permulaan istilah ini bermula. Beliau dipenjarakan 6 bulan selepas menghina mengutuk agama Kristian pada kuliah beliau, syarahan beliau di Cheltenham. So selepas dipenjarakan 6 bulan, beliau keluar dan mencipta satu gerakan ataupun satu perjuangan yang dinamakan sebagai sekular, di mana beliau menggunakan perkataan sekularisme pada sekitar tahun 1851 untuk menggambarkan dirinya serta pengikutnya. Bagi beliau, istilah sekularisme ini ialah satu kod kewajipan yang berkaitan dengan kehidupan, di mana ia berdasarkan atas pertimbangan manusia semata-mata. So ini kerana beliau merasakan istilah ini lebih baik dan lebih positif daripada sudut istilah atheism tersendiri. So oleh demikian, beliau masih teruskan syarahan ataupun bersyarah ke seluruh negara berkaitan sekularisme ini. So kemudian beliau menyertai persatuan sekular kebangsaan selepas kematian pengasasnya iaitu Charles Bradlaugh, dan beliau juga dipilih sebagai pengerusi pertama dalam Persatuan Akhbar Rasionalism RPA kerana beliau bersungguh-sungguh dalam menyertai persatuan ini. So itulah sedikit sebanyak tentang George Jacob Holliweg. Tokoh ataupun ahli falsafah yang seterusnya adalah Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau adalah seorang cendekiawan, ahli falsafah Muslim serta tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Beliau sekarang menetap di Malaysia dan beliau juga amat menguasai dalam ilmu teologi, falsafah, kesusastraan dan sebagainya.
Beliau juga menulis pelbagai jenis buku dalam bidang pemikiran, peradaban Islam serta kesusastraan Melayu Malaysia. So, dari segi sudut sekularisme, Al-Artas berpendapat bahawa golongan seperti ini melakukan kesilapan besar kerana ia adalah pembebasan alam tabi'i ataupun alam nyata dari unsur keagamaan. Beliau juga menyatakan bahawa sebahagian utama dari segi sudut dimensi sekularisme menyatakan bahawa ia adalah satu penghilangan pesona dari alam nyata ataupun tabi'i, penindaan kesucian dan kewibawaan agama dari segi sudut politik, penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dari kehidupan. Beliau juga menyatakan bahawa istilah fahaman ini merupakan satu istilah penghilangan nilai-nilai ketuhanan pada alam yang nyata, di mana ia merupakan satu istilah yang dipinjam oleh ilmuwan barat Jerman yang dikenali sebagai Max Weber, seorang ahli falsafah sosiologi, di mana beliau menyatakan bahawa alam tabi'i hendaklah dan haruslah dibebaskan dari segi semua unsur agama serta menghapuskan nilai-nilai kerohanian serta memisahkan daripada Tuhan dari segi sudut kehidupan. Ahli falsafah yang seterusnya ataupun yang ketiga adalah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau merupakan seorang ulama ataupun ahli falsafah dunia Islam yang banyak memberi sumbangan dari segi sudut bentuk ilmu dan juga pemikiran pada masa kini. Terdapat pelbagai kitab yang ditulis dan dikarang oleh beliau, di mana beliau mampu dan cerdik menjawab segala persoalan berkaitan dengan isu agama dan juga kemanusiaan. Tambahan pula, beliau juga baru sahaja mengeluarkan sebuah kitab baru yang berjudul Fiqh Jihad, yang membahaskan tentang hukum hakam perjuangan dalam sebuah peperangan. Dari segi sudut sekularisme, beliau menyatakan bahawa definisi sekularisme menjadikan ia al-imaniyah dalam bahasa Arab tidak ada sebarang hubungan dengan perkataan al-ilmu. Sekularisme adalah satu perkataan yang berasal dan mula berkembang di zaman Eropah dan ia tidak sesuai dibandingkan atau ditafsirkan dalam bahasa Arab. Sekularisme didefinisikan dalam sebagai al-imaniyah adalah satu terjemahan yang menipu, tidak tepat dan tidak betul dengan memberi alasan bahawa kalimat ataupun perkataan tersebut mempunyai hubungan dengan ilmu sedangkan ia salah sama sekali. Erti kata lain, perkataan tersebut adalah membangunkan satu kehidupan ataupun hidup yang jauh terpesong dari agama serta menjauhkan atau memisahkan agama dengan kehidupan dunia secara seluruh. Itu adalah sedikit sebanyak tentang Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan pendapat beliau tentang sekularisme. Pertama sekali, kesan sekularisme dari segi sosial. Faktor pekerjaan bersifat profesional lebih dipandang oleh masyarakat, manakala pekerjaan yang bersifat keagamaan dan kemanusiaan dipandang rendah. Kenapa? Sebab masyarakat berpendapat bahawa pekerjaan bercorak keagamaan dan kemanusiaan merupakan pekerjaan yang mudah serta mendapat tangga gaji yang lebih rendah berbanding pekerjaan yang bersifat profesional. Justeru, ini mengakibatkan ketidakseimbangan penghasilan tenaga kerja di pasaran. Hasil daripada perkara ini, wujudlah sikap mengumpul harta kekayaan secara berlebih-lebihan, kurang penerapan ilmu, Islam di dalam jati diri, berkehidupan tidak berasaskan akhlak yang baik dan sebagainya. Selain itu, sekularisme ini boleh dilihat daripada sudut hiburan. Sebagai contoh, ketika kita menyambut tahun baru, pesta, konsert, pergaulan bebas disertai oleh beli Islam, malah dijadikan secara langsung dan mendapat liputan yang tinggi. Hal ini menunjukkan budaya pemikiran sekularisme yang hanya memikirkan keseronokan tanpa melihat kesannya. Kita seharusnya mengagungkan majlis keagamaan seperti tazkirah, bacaan Al-Quran yang boleh membawa ke arah yang lebih baik serta menginsafkan kita. Seterusnya, kesan sekularisme ini dapat dilihat daripada aspek ekonomi, iaitu terdapat dua sistem ekonomi yang mengutamakan kekayaan semata-mata tanpa memikirkan halal dan haram, iaitu sistem kapitalis dan sistem sosialis. Sistem kapitalis ini telah dilaksanakan di negara Islam tetapi terdapat nilai-nilai yang melanggar syariat. Sebagai contoh, tiada konsep ekonomi untuk dunia dan akhirat. Sistem ini mempunyai unsur monopoli bagi syarikat besar, amalan riba, kadar bunga yang tinggi dan sebagainya.
Manakala sistem sosialis ialah satu sistem di mana pemerintah mempunyai hak milik secara mutlak. Akibat daripada sistem ini, wujudlah hilang kepercayaan kepada Tuhan, institusi keluarga dan perjuangan gerakan bebas wanita dihapuskan serta anggapan bahawa setiap manusia itu adalah sama walaupun pada hakikatnya kita semua ni berbeza-beza dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sementara itu, kedua-dua sistem ini mempunyai kelemahannya yang tersendiri dan telah dibahas oleh Muhammad Sharif Chaudhry, iaitu seorang hakim agung di Pakistan. Antara kelemahan sistem kapitalis yang beliau bahaskan ialah sistem kapitalis ini bersifat kebebasan ekonomi yang tiada batasan dan tiada campur tangan oleh negara. Hal ini menyebabkan lahir satu pemikiran untuk mendapatkan harta secara yang haram seperti melacur, berjudi, merompak dan sebagainya. Okey, di samping itu, antara kelemahan sistem sosialis ialah dari sudut kesamaan ekonomi. Sosialisme bertujuan untuk kesamaan ekonomi tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Malah di atas nama kesamaan ekonomi, maka wujud pemerintah yang berkuasa mutlak. Sementara itu, kesan dari segi politik dapat dilihat dengan menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Segala bentuk ideologi barat seperti sekularisme ini telah sebati dalam pemikiran umat Islam kerana majoriti negara Islam mengamalkannya. Politik memberi ruang kepada umat Islam untuk membanteras pemikiran sekularisme secara habis-habisan. Oleh itu, golongan sekularis yang berasa terancam maka muncul agenda-agenda mereka untuk menghalang kebangkitan umat Islam. Bahkan, terdapat dakwah yang mengatakan bahawa dunia akan musnah jika dipimpin oleh pemimpin Islam kerana dikatakan bersifat ganas dan gila kuasa. Sebagai contoh yang berlaku di Malaysia ialah apabila dominasi parti politik DAP dan Pakatan Harapan PH menyebabkan dasar sekularisme diperluaskan. Hal ini dikatakan sendiri oleh Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa. Beliau berkata, dominasi DAP yang terselah dalam Pakatan Harapan memungkinkan dasar sekularisme terus diperluaskan dalam parti gabungan pembangkang. Perkara ini amat membimbangkan kerana orang mencurigai parti politik DAP itu yang dikatakan agak keras tentang kedudukan Islam. DAP juga turut memberi pandangan bahawa Malaysia adalah sebuah negara sekular dan bukannya negara Islam. Walau bagaimanapun, jika dilihat sendiri, Malaysia tidak menolak agama dalam beberapa hal. Sebagai contoh, Kerajaan Malaysia memberikan cuti umum kepada rakyat jika hari perayaan bagi 3 kaum di Malaysia iaitu Aidilfitri, Aidiladha, Raya Cina dan juga Raya Deepavali. Malah ada sesetengah negeri yang memberikan kelepasan am bagi menyambut Isra' Mi'raj dan juga nuzul Al-Quran. Selain itu, Malaysia, Islam juga merupakan agama rasmi di Malaysia. Pertama sekali, cabaran umat Islam dalam penyebaran sekularisme melalui penulisan dan media massa. Media massa merupakan satu perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu berita kepada khalayak ramai dengan menggunakan alatan komunikasi seperti surat khabar, filem, radio dan juga televisyen. Fahaman sekularisme ini sudah mula tular melalui media massa dan menyerang pemikiran umat Islam. Sekularisme di dalam media massa melibatkan jutaan orang penonton, pendengar dan juga pembaca melalui program-program yang disediakan. Jika baik sesuatu perkara yang dikongsikan di media massa, maka akan baiklah ilmu yang diterima. Realitinya, media massa ini banyak menayangkan perkara yang lalai serta tidak berfaedah seperti pornografi yang akan menjurus kepada keruntuhan akhlak golongan muda-mudi pada masa kini. Selain itu, penyebaran sekularisme melalui pendidikan juga merupakan antara cabaran yang umat Islam perlu hadapi. Penyebaran ini dilakukan dengan menyekat ajaran agama Islam secara material dan moden. Sekatan secara moden ini dilakukan dengan membezakan kebolehan guru agama dan guru subjek biasa secara sengaja dan memandang rendah kepada golongan penuntut agama serta tuan guru mereka. Hal ini akan mengakibatkan jurang antara guru agama dan juga guru biasa serta penuntutnya juga akan turut terkesan. Walaupun begitu, tidaklah dianggap ilmu kedoktoran, telekomunikasi dan sebagainya sebagai ilmu yang bukan Islam. Namun demikian, ilmu tersebut perlulah berjalan seiring dengan syariat Islam. Sebagai contoh, menjadi seorang wartawan yang mempunyai asas agama Islam. Oleh itu, Islam tidak akan dilupakan. Seterusnya, sekatan secara material pula adalah seperti pengajian agama Islam diabaikan daripada mendapat bantuan manakala pengajian selain daripada Islam dibantu serta-merta. Kebanyakan bantuan lebih diberikan kepada pengajian bercorak sekularisme. Perkara ini adalah amatlah berat sebelah. Di samping itu, perundangan juga merupakan cabaran dalam tersebarnya sekularisme. Pengikut sekularisme akan berusaha bersungguh-sungguh menjauhkan Islam dari sebarang kuasa pemerintahan. Hal ini kerana golongan sekular tidak mahu jadikan undang-undang Islam sebagai rujukan dalam apa keadaan sekalipun.
Sebagai contoh, negara Turki berusaha menjadikan undang-undang sebagai satu sekularisme dan tolerannya undang-undang khilafah Islam mulai tahun 1937. Perlembagaan Turki turut menjelaskan negara Turki secara rasminya menjadi negara yang sekular. Undang-undang Islam yang hanya digunakan pakai ialah undang-undang berkaitan dengan nikah kahwin atau ahwal syahsiah yang berkaitan dengan adat. Undang-undang ini digunakan kerana tidak mengancam kedudukan golongan sekularisme. Umat Islam boleh menguatkuasakan undang-undang ini sesama mereka, tetapi tidak dibenarkan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan negeri, jenayah dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat awal tahun ini terjadi apabila seorang bapa memuat naik gambar jadual persekolahan anaknya, di mana bapa itu meluahkan perasaan mengatakan bahawa subjek pendidikan agama Islam, masa bagi subjek pendidikan agama Islam adalah banyak berbanding dengan subjek yang lebih penting seperti matematik, sains, English dan sebagainya. Bapa itu juga berkata anaknya bersekolah di sekolah kebangsaan dan juga bukanlah sekolah agama. Jadinya dia mempertikaikan kenapa subjek agama Islam lagi banyak daripada subjek yang lebih penting. Ada juga yang menyokong keluaran perasaan bapa tersebut seperti yang boleh kita lihat di darjah 2. Beliau mengatakan subjek pendidikan Islam tidak perlu berada di sekolah dan pelajaran subjek agama perlu belajar di luar sekolah ataupun belajar di sekolah agama sahaja. Itu bagi pendapat yang menyokong bapa tersebut. Daripada pandangan kumpulan kami sendiri, pendidikan agama Islam ini penting dalam menjadi tunjang utama dan dalam pengisian rohani anak muda zaman kini. Malah daripada awal usia kita perlu bekerja keras membanting tulang dalam menerapkan ilmu agama dalam diri anak-anak agar mereka tidak mudah terpesong dengan fahaman barat yang lain. Kata pepatah, melentur buluh biarlah jari dan punya. Jadi ketika anak kita masih muda lah kita kena beri dia ilmu Islam yang sebagai asas lah. Ilmu Islam yang asas, supaya bila diorang besar diorang tahu asas-asas sebagai seorang Islam. Kami merasakan pendidikan Islam itu memang wajib berada di sekolah sebab kadang-kala ibu bapa tak ada masa, tak sempat nak mengajar anak-anak mereka sendiri, dan di sekolah adalah waktu yang terbaik untuk mereka belajar dan mengetahui asas-asas Islam. Seterusnya, terdapat pelbagai usaha dan cara dalam membendungi serta mengatasi masalah sekularisme di kalangan umat Islam pada masa kini. Yang pertama adalah memahami agama Islam yang sebenar. So, apa yang dimaksudkan dengan statement ini adalah kita hendaklah mendalami ilmu agama Islam yang sebenar dengan cara mendekati para ilmuwan Islam, serta hendaklah kita senantiasa dahulukan segala perkara dengan ajaran Islam dan juga agama Allah, seperti pentadbiran, pekerjaan, kehidupan keseharian kita dan sebagainya. Selain itu juga, pihak agensi kerajaan boleh mengadakan pelbagai program yang berteraskan ajaran Islam seperti program halaqah di televisyen ataupun program Al-Quran percuma kepada umat Islam di luar sana. Seterusnya, dari segi sudut pendidikan. Dari segi sudut pendidikan, kita hendaklah bebaskan sistem pendidikan kita daripada pengaruh sekular, dan juga kita hendaklah menitik beratkan pendidikan agama Islam di kalangan pelajar-pelajar di luar sana. Dan kita hendaklah berpandukan sistem pendidikan kita dan berteraskan Al-Quran serta dan Sunnah dalam sistem pendidikan pada masa kini. Seterusnya, dari segi sudut social media. Sudut social media ini, pertama sekali kita hendaklah haramkan sebarang hiburan ataupun media yang boleh merosakkan nilai murni ataupun akidah seseorang, seperti tayangan yang tidak sepatutnya ditayang di televisyen ataupun di social media. Seterusnya, pihak agensi boleh memperbanyakkan program hiburan yang berunsurkan akidah dan akhlak yang boleh dicontohi oleh para remaja pada masa kini. Secara kesimpulannya, fahaman sekularisme merupakan fahaman yang telah bercanggah dengan syariat Islam dan satu agenda barat yang mampu menghancurkan umat Islam pada masa kini.
Pelbagai cara yang telah dilakukan oleh pihak barat supaya Islam terpengaruh dengan sekularisme. Oleh itu, umat Islam perlulah menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini. Kita juga perlu berdiri sama tinggi dengan orang barat supaya kita tidak dipandang enteng oleh mereka. Pada dasarnya, kita seharuslah berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW.